Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan bentangkan tajuk mengenai dengan masalah berkaitan ibadah ketika penularan wabak COVID-19 dan cara untuk menyelesaikan dia. Nama diberi Nur Alia Amira binti Jumain di 1910381. Saya akan terangkan mengenai apa itu coronavirus. Takrif coronavirus. Coronavirus ataupun virus corona ialah sekumpulan virus berkaitan yang juga merupakan penyebab bagi penyakit di kalangan haiwan mamalia dan burung. Virus ini berupaya menjangkiti manusia bermula dengan simptom-simptom saluran pernafasan yang ringan seperti sesama biasa disebabkan oleh rhinovirus dan lain-lain. Okey, seterusnya sejarah coronavirus ni. Macam mana coronavirus ni datang daripada mana? Okey, coronavirus ni ditemui pertama kali dekat mana? Sejarah coronavirus ni, okey. Coronavirus ni dapat nama daripada bahasa Inggeris iaitu crown. Crown maksud dia mahkota. So daripada kenapa dah mahkota? Sebab virus tu bentuk dia macam mahkota. So nama tu dipanggil nama coronavirus. Okey, wabak ni adalah wabak yang baru wujud. First wabak ni detect dekat mana? Dekat Wuhan, China. Seterusnya, kronologi penyakit COVID-19. Okay, kes pertama coronavirus dikesan di Wuhan apabila seorang pekerja pasar burung makanan laut Huanan ni dia menjual pelbagai jenis hidupan laut. Haiwan dan burung jatuh sakit akibat sejenis pneumonia. Itu menyebabkan itu kronologi dia. Lepas tu pesakit ni mengalami gejala-gejala seperti sesama ataupun flu dan dikuarantin sementara sehingga nak kena pasti sesama tu apa sebenarnya. Maksudnya first ni memang tak tahulah itu sebenarnya COVID. Dan seterusnya, okay, cara penyebaran wabak ni. Okay, cara penyebaran coronavirus ni daripada individu kepada individu yang lain, iaitu daripada titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang dijangkiti COVID-19 yang batuk dan bersin. Titisan ini melintasi objek dan permukaan di sekeliling. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek ataupun permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Okay, dan seterusnya ialah komplikasi wabak COVID-19 ni. Gejala COVID-19 ni tidak spesifik dan mereka yang dijangkiti sama ada boleh atau mengalami sesama seperti gejala seperti demam, batuk, keletihan, sesak nafas ataupun sakit otot. Okay, tanda-tanda dan gejala-gejala ni biasanya ditunjukkan dalam jadual yang sepadan. Okay, perkembangan selanjutnya boleh membawa kepada radang paru-paru yang teruk, sindir kesusahan pernafasan akut, spesies kejutan spetik dan kematian. Okey. Itu sahaja, terima kasih. Terusnya, Ain Natasha. Saya akan membentangkan mengenai isu solat Jumaat dan juga hukumnya. Dalam isu ini, jika dilihat dari sudut maqasid syariah, hifz ad-din iaitu memelihara agama sememangnya diutamakan. Namun pada masa yang sama kita perlu lihat kepada hifz an-nafs iaitu memelihara nyawa. Boleh dikatakan dari segi kesihatannya ia termasuk dalam tahap daruriyat. Ini kerana kesan daripada bercampur gaul dan berada berdekatan dengan suspek positif COVID-19. Maka ia mudah dijangkiti dan seperti ketika menaikkan solat Jumaat. Memberi mudarat ataupun membalas mudarat dengan kemudaratan. Maksudnya bila kita menggunakan bila kita dah dijangkiti, dijangkiti, lepas tu kita pergi berhimpun ramai-ramai, dia akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar lah. Kira kita dah ada seolah-olah kita macam membalas mudarat tu dengan kemudaratan. Okey, dalam isu ini, solat Jumaat ini dinyatakan juga pandangannya daripada beberapa badan fatwa berautoriti di peringkat antarabangsa. Antaranya ada banyak lah, antaranya saya ambil daripada Majlis Fatwa Syar'i UAE, di mana haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti ataupun disyaki dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, solat berjemaah, mengambil segala langkah pencegahan. Selain itu, menurut Syekh Ali Al-Qaradagi, Setiausaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia
turut mengeluarkan kenyataan bahawa harus meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan takut dijangkiti virus tersebut. Beliau menyebut keharusan tersebut perlulah dengan syarat bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukanlah pada sangkaan semata-mata. Masuk pada sangkaan semata-mata ni, dia terbahagi kepada banyak lah. Contohnya yang pertama mestilah ketakutan dan kebebangan itu mencapai tahap yakin ataupun sangkaannya yang kuat. Di mana contoh dalam isu ni COVID-19 ni, kita dah rujuk pakar tentang bidang ni. Jadi benda-benda ni memang dalam pada tahap yakin lah. Yang kedua, mudarat tu yang berlaku sehingga mengancam nyawa yang menjadi syarak. Yang ketiga, dia bersifat pencegahan sebagaimana kaedah Saddu Az-Zara'i agar masjid yang menjadi tempat himpunan tu tidak menjadi kebarangkalian yang tinggi berlakunya penularan wabak COVID-19. Yang keempat, larangan ini mestilah bersifat sementara bersesuaian dengan pencegahan mudarat. Okey, itu saja. Seterusnya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar azan tetapi dia tidak menjawabnya, yakni datang menunaikannya, maka tidak ada solat baginya. Sahabat pun bertanya apakah keuzuran itu? Baginda menjawab, ketakutan dan juga kesakitan. Maka dibolehkanlah untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah dan ketika tersebarnya wabak kerana ia merupakan sesuatu yang mendatangkan ketakutan. Oleh itu, berdasarkan nas dan pandangan ulama' dinyatakan bahawa dalam situasi semasa iaitu dengan berkuat kuasanya perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, maka solat Jumaat itu hendaklah ditiadakan. Sebaliknya, kewajipan menunaikan salah satu daripada maqasid syariah iaitu menjaga nyawa. Jadi haramlah seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan juga kebinasaan dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Ketetapan hukum ini berdasarkan kaedah fiqh iaitu keringanan dengan menggugurkan kewajipan, di mana kita gugurkan kewajipan solat Jumaat tu disebabkan halangan tertentu, maka kita gantikan dengan solat zuhur lah seperti biasa. Halangan tertentu ni sepertinya isu sekarang lah disebabkan oleh takut atau bimbang dijangkiti wabak COVID-19. Ataupun kita juga boleh melihat daripada berdasarkan kaedah fiqh yang lain iaitu yang bermaksud keadaan sempit yang menyebabkan perkara yang dilarang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya berkaitan isu solat berjemaah dijarakkan 1 meter dengan jemaah lain. Lepas tu dengan hukum dia. Okey, berkenaan dengan saf solat. Kalau yang kita tahu macam dalam ni dia ada hadis yang menyebut dengan 2 sebutan. Pertama, luruskanlah saf-saf kamu, iaitu daripada riwayat Al-Bukhari 723 dan Muslim 433. Maksudnya, maksud hadis tu hendaklah kamu menyamakan saf-saf kamu. Ini bermakna saf pertama hendaklah berada dalam keadaan sebaris. Begitu juga dengan saf kedua dan seterusnya. Okey. Seterusnya kedua, sempurnakanlah saf-saf kamu. Riwayat Ahmad 14,112 dan Ibnu Hibban 545. Maksud di sini, kalau saf tu kurang atau lompang, maka hendaklah kita sempurnakan dengan mengisi kelompongan tersebut. Okey. Ketika dalam keadaan uzur atau berlakunya wabak macam COVID-19 ni dan seumpamanya, maka terdapat hadis yang menyebut, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Surah Al-Tawbun ayat 16. Syekh Abdul Rahman Al-Sadi menjelaskan ayat ni menunjukkan bahawa semua kewajipan syarak yang tak mampu ditanggung oleh hamba, maka akan gugur kewajipan syarak yang tak mampu ditanggung hamba. Jika dia tak mampu, kalau dia mampu melaksanakan sebahagian daripada kewajipan tu tapi dia tak mampu pada sebahagian lain, maka dia melaksanakan
pada apa yang dia mampu saja dan gugur pada perkara yang tak mampu. Maksudnya kat sini dia mampu melakukan kewajipan syarak iaitu solat berjemaah di masjid, tapi dia tak mampu merapatkan saf. So, kewajipan syarak bahagian merapatkan saf tu digugurkan. Okey, seterusnya, jadi dalam isu COVID ni, lendir dari batuk atau apa yang keluar pada air liur menjadi sebahagian dari asbab yang boleh menyebabkan jangkitan sehingga boleh membawa kepada kematian. Maka sewajarnya dijarakkan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, iaitu 1 meter. Okey, kemudian hukum. Hukum bagi merenggangkan saf adalah makruh dan menghilangkan pahala solat. Kalau kita renggangkan saf solat, makruh lah. Lepas tu hukum ini disandarkan kepada beberapa hadis. Okey, hadis yang pertama iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya janganlah kamu biarkan kekosongan saf itu untuk syaitan. Sesiapa yang menyambungkan saf, Allah akan menyambungkannya. Sesiapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskan dirinya. Riwayat Abu Dawud. Nombor 666. Tapi kalau merenggangkan saf tu dilakukan untuk keperluan sebab nak bagi mengelakkan COVID, maka hal itu makruh, hal itu tak makruh dan tak diharamkan juga. Okey, kemudian penyelesaian berdasarkan kaedah fiqh. Penyelesaian bagi solat jemaah dijarakkan 1 meter bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ni mengikut kaedah fiqh, iaitu keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. So, keharusan melakukan solat dengan cara bukan kebiasaan juga boleh dikiaskan dalam situasi yang lain. Contohnya seperti kebenaran menggunakan kerusi dalam solat bagi mereka yang tidak boleh sujud kerana sakit dan juga keperluan mendukungkan anak kecil ketika solat. So, perkara yang dimakruhkan dalam solat tidak menjadi makruh apabila terdapat keperluan untuk melakukannya. Jadi, solat jemaah yang dijarakkan 1 meter kerana wabak adalah tidak jadi makruh. So, solat berjemaah dijarakkan 1 saf ni, hukum dia tak makruh dan tak diharamkan. Membentangkan tentang isu memakai pelitup muka ketika solat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melirikkan pakaian dalam solat serta melarang seseorang lelaki itu menutup mulutnya di dalam solat. Riwayat Abu Daud. Maksudnya kat sini kalau kita solat, kita memang tak boleh ada apa-apa kain yang menghalang daripada muka kita untuk sujud. Okey, lepas tu hadis di atas secara jelas menunjukkan terdapatnya sewa larangan ke atas perbuatan menutup mulut semasa solat. Cumanya para ulama berbeza pandangan sama ada larangan tersebut membawa kepada hukum haram ataupun makruh. Maknanya ulama ada yang setengah berpendapat bahawa hukum menutup muka ni haram dan setengah ulama pula berpendapat hukum menutup mulut ni adalah makruh. And then Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam syarahannya ke atas hadis ini berkata, antara adat orang Arab adalah menutup mulut mereka dengan menggunakan serban. Maka mereka ditegah dari melakukan perbuatan tersebut di dalam solat. Diorang ni tutup muka sebab takut, macam kat Arab kan berdebu kan, jadi diorang tutup muka menggunakan serban. Jadi Imam Al-Khattabi mengatakan mereka dilarang sebab takut solat kita tu tak sah kan. Jadi melainkan orang yang sedang solat itu menguap, maka dia menutup mulutnya pada waktu tersebut. Melainkan menguap. Kalau menguap kan kalau menguap kita menutup mulut sekadar untuk mengelakkan daripada orang kata syaitan masuk dalam mulut ke apa kan. So tu tak lama tau kita tutup mulut tu. Jadi itu dibenarkan. Melainkan kalau kita tutup muka macam orang pakai pudar kan. So pudar tu kita kena buka. So takut mendatangkan fitnah ke apa ke, macam tu. And then ini membawa erti perbuatan menutup mulut di dalam solat secara umumnya adalah dilarang. Namun di sana terdapat pengecualian ketika seseorang itu menguap, maka dia dituntut untuk menutup mulutnya dan perbuatan tersebut tidaklah dilarang meskipun dalam keadaan sedang menunaikan solat. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila salah seorang kamu menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangan ke mulutnya, iaitu menutup mulutnya. Riwayat Tirmizi. Secara asasnya, para ulama ada mengulas mengenai beberapa faktor yang menjadi asas larangan perbuatan menutup mulut dalam solat. Antaranya, yang pertama,
ia merupakan perbuatan kelompok Majusi. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Ash-Shawqani yang berkata, telah berkata Ibn Hibban kerana ia menutup mulut adalah antara perbuatan kelompok Majusi. Maknanya perbuatan menutup mulut ni sama seperti kelompok Majusi. Jadi kita tak boleh, kita sebagai orang Islam tak boleh mengikut kelompok-kelompok yang lain kan, macam Yahudi ke, Majusi ke, macam tu. Yang kedua, ia menghalang kesempurnaan bacaan Al-Quran serta sujud. Kata Syekh Mullah Ali Al-Qari, golongan Arab dahulu menutup mulut mereka dengan serban mereka. Mereka menjadikan bahagian hujung serban tersebut di bawah leher mereka, lalu mereka menutup mulut mereka supaya tidak dimasuki udara yang bercampur dengan debu disebabkan panas atau sejuk. Kat sini kan dah cakap tadi kan, kalau Arab kan macam diorang duduk dalam gurun kan, kat gurun ke, so macam banyak debu. So jadi diorang tutup mulut mereka dengan serban supaya takut bila diorang tengah baca ayat Al-Quran, debu tu masuk dalam mulut ke, jadi macam tu lah. Kerana ia menghalangkan sempurnaan bacaan dalam solat, menghalangkan sempurnaan sujud. Antara sebab menutup mulut ni dilarang sebab takut kita baca tu tak betul. Macam Al-Fatihah kan kita kena betul-betul baca dengan makhraj yang betul supaya solat kita tu sah. Macam tu. Yang isu menutup mulut ni berdasarkan kaedah fiqah. Dalam isu ni kaedah fiqah yang boleh dipakai lah kaedah asas 3. Saya gunakan kaedah yang telah dipelajari dalam subjek ni, iaitu kaedah asas 3, iaitu persukaran membawa kemudahan. Hukum memakai pelitup muka ketika solat boleh diselesaikan dengan menggunakan rukhsah syarat yang ada dalam kaedah asas 3 ini, iaitu keringanan mendapat pengecualian daripada hukum asal. Isu ini tergolong dalam rukhsah ini kerana hukum asal menutup muka ketika solat adalah dilarang jika tiada sebab yang munasabah atau keperluan untuk menutup muka ketika solat. Jadi saya gunakan kaedah fiqah ini sebab hukum asal menutup mulut kan dilarang. Jadi lepas contoh macam kita sekarang dilanda wabak COVID-19, jadi ada sebab untuk kita menutup mulut ketika solat. Jadi berubah hukum dia kat situ. Jadi dia jadi hukum yang mengharuskan kita untuk menutup muka sebab nak elak daripada kan kita terjangkit daripada penyakit yang melanda tu. Tetapi hukum yang melarang memakai penutup muka ketika solat akan dikecualikan dan hukumnya berubah kerana mempunyai asbab yang mendesak. Asbab yang mendesak kita untuk memakainya seperti kita akan dijangkiti wabak COVID-19 jika tidak memakai penutup muka, dan orang lain juga akan turut dijangkiti. Maka dalam isu ini, hukum memakai penutup muka ketika solat adalah diharuskan kerana kita ingin melindungi nyawa kita daripada diancam oleh wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. Nah, itu jawapan saya. Nama saya Indah Fatah Afika binti Muhammad Ishak. Nama matrik D19103110. Isu solat jamak kepada barisan petugas harapan dan hukumnya. Okey, bagi pekerja Muslim tentu meresahkan bagi mereka dalam keadaan pandemik COVID-19 untuk mereka mengerjakan ibadah sebagai orang Islam, terutamanya untuk berwuduk dan menunaikan solat dalam keadaan begitu. Okey, maksudnya kat sini ialah susahlah untuk petugas barisan hadapan terutama orang Islam kan. Diorang nak kena jaga jalan lah, nak kena jaga tu ni. So diorang punya solat tu macam tak teratur wow. So tapi diorang tak boleh lah macam bila diorang ada masalah solat tak teratur ke apa, diorang tak boleh lah anggap macam diorang tak boleh solat sebab Islam tu agama yang sangat mudah. Hadis pun ada kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, janganlah seorang daripada kamu menyukarkannya, yakni menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Okey, bagi semua petugas barisan hadapan yang menangani COVID-19, ada beberapa rukhsah dalam menunaikan solat, iaitu dengan menyapu kuf debu yang suci lah kan, jamak tamam, solat hormat waktu, tayamum atau solat duduk. Lagi? Okey,
penyelesaian berdasarkan kaedah fiqh, antara penyelesaian dia menyapu kuf adalah ganti kepada basuhan kedua-dua ketika berwuduk. Syarat penting menyapu kuf adalah berwuduk dahulu sebelum kita memakai stokin dan kasut. So sebelum pakai stokin dan kasut tu kita kena berwuduk lah. Okay, berwuduk tu maksudnya kita menyapu kuf lah kan, sebab dia kata ganti kepada basuhan. So sapuan kuf boleh diamalkan apabila wuduk tersebut terbatal dengan sebab-sebab yang membatalkan wuduk seperti terkentut. Ni fahamlah kan? Maksudnya mereka wajib berwuduk kembali seperti biasa tanpa menanggalkan kasut, cuma kedua-dua kaki tidak dibasuh, sebaliknya disapu air pada permukaan kasut. So diorang tak perlulah nak buka kasut nak berwuduk balik. Diorang boleh berwuduk macam biasa tapi sapu air dekat permukaan kasut je. Bagi yang tidak musafir, tempoh menyapu kuf sehari semalam saja, iaitu bermula daripada pengambilan wuduk kali kedua lagi. Okey, dalam situasi di mana tugas tidak boleh tinggalkan dan tempoh tersebut melebihi waktu solat fardu mereka, diorang boleh jamak, menggabungkan tu jamak lah. Ini macam solat zuhur, diorang boleh jamak dengan asar. Solat maghrib dengan solat isyak. Tapi jamak yang petugas barisan hadapan ni boleh buat adalah jamak tamam, iaitu tanpa kasar. Kasar ni maksudnya kita memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Macam solat jamak zuhur dan asar, solat ditunaikan 4 rakaat penuh. Mereka juga boleh melakukan solat jamak takdim, yakni solat kedua dilakukan dalam solat pertama. Sekiranya tidak mampu berwuduk kerana ada risiko jangkitan, boleh bertayamum sahaja. Sekali, solat tidak perlu diganti jika mereka mampu menghadap kiblat semasa menunaikan solat. Itu sahaja. Assalamualaikum, nama saya Nur Yasmin Sabrina. Kametrik di 1900351. Okey, isu pengurusan jenazah COVID-19. Okey, bagaimana jika dalam isu penyakit yang sedang berluasan ini? Maksudnya, kalau pengurusan jenazah, kalau hari-hari biasa, kita boleh uruskan dalam keadaan ramai orang. Maksudnya orang kampung, kawan ataupun keluarga terdekat, keluarga jauh boleh datang. Tapi kalau dalam keadaan COVID-19 ni, apa dia punya penyelesaian dia? Maka dengan itu ada hadis kata, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Okey, kalau dalam yang macam kes ni, diorang dah berbincang dengan pakar-pakar kawalan penyakit berjangkit, juga turut hadir sebanyak 2 kali ke pejabat mufti. Oleh itu telah dibincangkan bahawa tukang mandi mayat yang biasanya bukan dari kalangan ahli perubatan. Maksudnya nanti orang, kalau ahli biasa yang tak ada wabak penyakit ni, biasanya orang yang bukan daripada perubatan, maksudnya bukan doktor yang mandikan mayat tu. Contohnya macam adik-beradik lah yang akan mandikan mayat tu. Jadi, diorang utuskan untuk bertayamum sahaja. Tapi hanya ada had, maksudnya hanya orang tertentu sahaja yang boleh mandikan mayat COVID tu. Contohnya macam doktor dan juga pakar perubatan. Okey, bawah lagi. Okey, penyelesaiannya melalui kaedah fiqh. Okey, dalam Islam terdapat pengecualian dan kelonggaran iaitu rukhsah kepada hukum sekiranya terdapat keadaan-keadaan yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada nyawa manusia. Okey, contoh yang macam tadi saya cakap lah, kalau pengurusan jenazah boleh je keluarga ataupun yang buat, tapi kalau dah macam ni kita boleh guna rukhsah ni.
Okay, rukhsah ini terpakai dalam keadaan sekiranya terdapat risiko tinggi berlakunya COVID-19 yang boleh membawa maut kepada orang yang menguruskan jenazah tersebut. Jadi kita Islam ni pentingkan nyawa. Dia tak macam tak adalah kita nak paksa orang ahli keluarga yang kena uruskan jenazah ibu dia, contoh dia arwah ibu dia tu, tak, dia hanya orang tertentu like macam doktor. Okay, jenazah tersebut boleh diuruskan melalui proses tayamum sebagai ganti kepada mandi wajib. Saya ada tengok dalam satu video tu, dia panggil seorang ustaz untuk tunjuk ajar pakar perubatan tu, untuk ajar diorang cara nak tayamum dekat mayat COVID-19, mayat yang ada penyakit COVID tu. So doktor tu tak terlalu ramai, dalam 5 ke 6 orang. Dia kalau boleh nak hadkan orang tu, sebab dia kena fikir efek buruk juga dekat orang sekeliling tu. So dia pakai dalam suit putih. Pernah tengok kan yang suit orang pakai masa nak uruskan COVID tu. Okay, macam tu lah. Had juga mereka yang dibenarkan untuk menziarahi dan menghadirinya sesampai ke tanah perkuburan, hendaklah terus dikebumikan. Maksudnya jangan, tak payah kot buat bacaan Yasin sebab dia kena teruskan, means kena terus kebumikan jenazah tersebut. Dia ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, hendaklah kamu bersegera dengan urusan jenazah. Riwayat Muslim 944. Jadi kalau nak uruskan jenazah yang ada penyakit COVID ni, dia tak boleh nak lambat-lambat, dia kena cepat sebab kena fikir efek orang sekeliling tu juga. Dan orang yang nak lawat tu pun tak boleh ramai-ramai, dia just macam dalam 3 orang, and polis pun kena kawal keadaan sekeliling kat situ. Okay, itu saja saya. Hello, sekejap